Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi sekali insya-Allah. Kali ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan part 3 untuk menghabiskan tajuk tenaga nuklear ni, iaitu penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey. Kita dah tengok berkenaan dengan macam mana nak menghasilkan tenaga daripada tindak balas nuklear ni yang kita namakan, yang ada tiga tu lah: perebutan radioaktif, pembalahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Jadi sekarang ni kita tengok macam mana tenaga yang dihasilkan itu kita nak ubah menjadi tenaga elektrik. Okay, maksudnya kita nak guna untuk generate elektrik lah, bukan nak buat bom ni. Bom tu cerita lain. Okay, jadi tindak balas apa yang kita gunakan semasa nak menghasilkan tenaga nuklear ni? Okay, tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik lah maksudnya. Okay, so mari kita tengok apakah jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear bagi tujuan menjana tenaga elektrik. Okey. Okey, sini ada sikit maklumat, galeri maklumat. Malaysia tidak mempunyai reaktor nuklear untuk penjanaan elektrik. Reaktor nuklear penyelidikan Triga Puspati, RTP, yang terletak di Bangi, dibina bagi tujuan penyelidikan, maksudnya kita masih R&D lah, berkaitan bidang sains nuklear dan pendidikan. So untuk generate elektrik kita masih pakai lebih kepada arang batu, contohnya macam di Manjung, Jana Manjung ataupun Jana Kuasa Manjung. Lepas tu kita juga ada pakai gas asli, kalau tak salah cikgu di Pakar, dan juga bahan api lain lah, macam diesel kan. Itu semua kita masih guna yang tu lah. Dan juga kita gunakan hidroelektrik macam di Kenyir, banyak pakai bakun kan. Itu semua yang kita dah biasa tahu. Okey, mari kita tengok apa yang berlaku di dalam reaktor nuklear sebenarnya. Okey, jadi sekarang mari kita tengok bagaimana proses yang berlaku di dalam reaktor nuklear itu sendiri. So, dia kata rajah 6.12 menunjukkan struktur reaktor nuklear dan proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Okey, mari kita tengok apa fungsi dan juga struktur-struktur yang terlibat di dalam jana kuasa nuklear ini. Okey, sekarang ni kita tengok nombor 1. Nombor 1 ni dia ialah dinding tebal. Yang ni ni dinding. Okey, kenapa dinding dia kena tebal? Alright, kita tahu dah bahawa dalam reaktor nuklear ni biasanya dia menggunakan uranium 235 yang mana menggunakan proses pembelahan nukleus. Ingat nama proses dia sangat penting, iaitu pembelahan. Pembelahan nukleus. Bukan perebutan dan juga bukan pelakuran. Sebab apa? Pembelahan ini dia lebih mudah untuk menghasilkan tenaga. Bila mana kita ada satu uranium dan kita ada neutron, neutron itu akan dibedil kepada nukleus uranium ini, maka dia akan berlakulah pembelahan, dan selepas itu proses itu dia tidak berhenti di situ. Maka dia akan terus berlakunya satu tindak balas yang kita namakan sebagai tindak balas berantai. Kejap lagi kita tengok insya-Allah. Dan selepas itu dia akan menghasilkan tenaga nuklear yang kita dah pun kira menggunakan formula E sama dengan mc². Okey. Jadi dalam proses itu kita menggunakan pembelahan nukleus, dan dia juga bila kita ada bahan radioaktif, dia memang boleh menghasilkan sinaran-sinaran radioaktif. Yang paling kita risau adalah sinaran gamma lah. Okey. Tapi kena ingatlah, walaupun reaktor nuklear ni nampak macam sangat berbahaya, kita ingat macam dia macam bom atom boleh meletup kan. Sebenarnya kalau ikut kajian dia sebenarnya sangat selamat. Kalau kita tengok kepada kes-kes kecelakaan, maksudnya kemalangan lah yang melibatkan reaktor nuklear ni, yang besar yang cikgu tahu ada 3 dia. Satu dekat Chernobyl, Ukraine sana 1986. Lepas tu dekat Fukushima yang gempa bumi, tsunami tu pada tahun 2011. Dan ada satu lagi yang sebelum tu cikgu tak ingat. Rasanya ada dalam 3 saja kemalangan yang besar. Kalau dekat Chernobyl sampai sekarang masih lagi dia punya radiasi tu ada kat sana. Orang pun tak boleh nak duduk kawasan itu sebab radiasi dia sangat terlampau tinggi. Tapi kalau yang lain tu, sebenarnya sinaran yang ada di sekitar kawasan di luar daripada kawasan reaktor nuklear tu tidaklah tinggi, bersamaan dengan 0.3 microsievert. Sehingga lebih kurang dalam 0.4 microsievert. Jadi ini nilai ni kalau kita ikutkan, sekarang pun kita masih keadaan kita sekarang pun
background radiation kita lebih kurang macam ni lah nilai dia. Lain lah kalau kita naik kapal terbang, itu nilai dia akan lebih tinggi disebabkan oleh cosmic ray yang kita semakin dekat kita di atas tapi masih dalam julat yang selamat. Okey. Alright, jadi sinaran-sinaran radioaktif ini dikawal dengan membina dinding-dinding konkrit yang tebal. Jadi dia tak dapatlah sinaran itu tidak dapat terbebas ke persekitaran. Okey, itu sebab dia dibuat dinding yang tebal. Okey, seterusnya dalam reaktor nuklear ni kita akan perincikan selepas ni apa itu rod pengawal, apa itu fuel ataupun dia punya bahan api dia apa kan. Semua itu kita akan cerita lepas ni. Tapi sebelum tu kita tengok proses dia. Nombor 1, dinding yang tebal. Nombor 2 ni ialah proses yang mana pam air mengepam. Sebab tu untuk reaktor nuklear memang dia biasanya buat dekat dengan sungai atau dekat dengan tasik ataupun dekat dengan laut. Kenapa? Dia perlukan air untuk menjalankan proses ini sebab bila dia akan pam air ni masuk, air ni akan dipanaskan oleh reaktor nuklear ni. Okay, bermaksud reaktor nuklear ni kan kita dah sebut sebelum ni, tenaga yang terhasil daripada proses pembelahan nukleus tu menghasilkan tenaga haba yang sangat tinggi. Cikgu dah pernah sebut 1 gram uranium dia boleh menghasilkan lebih kurang sebab cikgu dapat banyak nilai. Ada yang kata 3 tan, ada yang kata 1 pele itu 1 tan. Lebih kurang bermaksud sangat tinggilah nilai tenaga yang dihasilkan bersama dengan katakanlah 1 tan. 1 tan haba yang dihasilkan oleh arang batu. Kau mau bayangkan kalau 1 gram, katakan 1 pele dia tak besar. Dia punya fuel itu katakan sebesar ini. Lebih kurang dalam sebesar ibu jari ataupun kecil sikit daripada ibu jari. Okay, kamu boleh cari dalam YouTube ataupun dalam internet, kamu boleh cari bahan api bagi reaktor nuklear itu. Ataupun fuel lah, dia panggil fuel. Okay, uranium pellet itu memang sangat kecil. So jadi 1 gram tu boleh menghasilkan lebih kurang 1 tan haba yang dihasilkan oleh arang batu. Maka penggunaan dia sangat-sangat sikit lah. Jadi kamu boleh cari dalam internet, insyaAllah. Okay, jadi bila dia air dipam masuk, dia akan masuk dalam reaktor dan akan dipanaskan. Bila dipanaskan, air tadi bertukar menjadi steam dengan bertekanan tinggi. Jadi steam ni akan dimasukkan dalam satu saluran yang mana aliran steam ini dia akan pergi dan memusingkan turbine. Sebab dia punya tekanan tinggi, maka dia boleh memusingkan turbine ini. Jadi turbine ni contoh mudah macam ni lah. Kalau kamu pernah tengok kereta api zaman dulu, kereta api wap dia panggil, kan dia ada boiler ataupun dandang itu. Dandang itu dipanaskan dengan arang batu, maka dia menghasilkan steam tu dia akan dialirkan ke mungkin macam bentuk omboh untuk menggerakkan dia punya tayar kereta api tu. Sama juga macam kapal wap dulu, menggunakan kuasa steam. Ini pun sama, cuma bahan api yang kita gunakan untuk menukarkan air kepada steam itu menggunakan tenaga haba daripada proses pembelahan nukleus oleh reaktor nuklear. Itu je beza dia. Yang sana guna arang batu. Tapi yang penting dapat steam. Steam tu datang dengan laju yang tinggi, maka dia akan memusingkan turbine. Turbine ni dia sambung pada generator ataupun penjana. Maka dia akan menghasilkan arus aruhan ataupun kita panggil sebagai DGE aruhan pun boleh lah. DGE aruhan yang mana kita dah pun belajar dalam tajuk elektromagnet. Betul lah. So maksudnya dia generate elektrik. Sebab apa? Berlakunya perubahan flux magnet di dalam penjana ini. Kita tahulah benda tu berpusing, maka dia adalah pemotongan flux magnet, kan ada gegelan wayar, ada magnet kekal. Tetapi kena ingat bahawa penjana ini biasanya kita gunakan penjana kuasa jenis alternating current AC. Kerana apa? Kerana bila kita nak hantar ke pengguna, maka kita kena letak satu transformer kat sini. Transformer jenis apa? Jenis step up. Kena step up kan dia. Sebab bila kita tinggikan voltan, step up tu maksudnya kita tinggikan voltan. Voltan dia ditinggikan katakan sehingga 400 kV ataupun 300, cikgu tak ingat nilai dia. Apabila kita tinggikan nilai voltan ni, sebenarnya dia akan mengurangkan kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa di dalam penghantaran elektrik yang menggunakan wayar yang panjang. Kan jauh kan? Contoh macam hidroelektrik daripada Terengganu nak hantar ke Pahang, contohnya lah. Maka wayar dia sangat panjang. Bila panjang, R ini, rintangan ini kita tak boleh ubah. Bahan yang sama, ketebalan wayar yang sama.
panjang yang sama. Kita tak boleh nak ubah lagi benda tu. Maka yang kita boleh ubah ialah I kuasa 2 ni. Sebab I kuasa 2 ni, kalau V dia tinggi, maka I kuasa 2, arus di kuasa 2 kali ni akan berkurang. Bila berkurang, maka power loss, P ni power loss ataupun kehilangan kuasa, maka kita dapat kurangkan kehilangan kuasa tersebut. Maka lebih efisien lah. Sebab tu bila sampai kepada pengguna, kita baru step down kan balik. Step down sampai kepada senjana kuasa kecil, transformer untuk bandar, lepas tu pergi untuk kampung kan, dia akan step down. Step down sampai 33 kV, sampai 11 kV dan seterusnya sampai 240 volt yang masuk ke rumah kita. Sebab tu yang masuk rumah kita adalah 240 volt alternating current. Sebab tu juga kita dah belajar tajuk diode tu untuk kita tukarkan alternating current kepada direct current untuk sesetengah peralatan, contohnya macam handset kita, laptop dan seterusnya. Okey. Jadi itulah yang berlaku dan seterusnya air tadi dia akan terkondensasi balik, maka dia akan dialirkan keluar. Okey, dialirkan keluar dan dia lalu kepada menara penyejuk ini. Cumanya lah ada sikit isu orang kata apa, isu alam sekitar. Yang mana air yang disedut masuk dengan air yang keluar kat sini, katakanlah air yang masuk ni katakan 28 darjah Celsius. Contohlah contoh. Maka air yang keluar ni suhu dia akan lebih tinggi daripada air yang masuk. Katakanlah 38 ke ataupun 40 darjah Celsius. Walaupun dia dah disejukkan, kamu nampak kan asap yang keluar ni bukannya karbon dioksida. Ini wap air je ni yang keluar ni. Sebab dia dah sejukkan, wap air je yang keluar. Sebab tu dia ni tidak menghasilkan gas karbon dioksida yang tinggi semasa proses penjanaan kuasa elektrik berbanding dengan arang batu. Sangat banyak gas sebab dia hidrokarbon kan. Banyak gas karbon dioksida dibebaskan. Lebih mencemarkan alam berbanding dengan nuklear. Okey. Jadi semua proses diterangkan dalam carta ahli ini. Nombor 1, berlaku pembelahan nukleus uranium-235 dan tindak balas berantai. Ni, chain reaction berlaku menghasilkan heat energy, tenaga haba. Air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Lepas tu pendidihan air menghasilkan steam dan steam ini disalurkan ke turbine ataupun turbin itu. Last sekali turbin diputarkan, memutarkan magnet atau gegelung dalam penjana dan menghasilkan elektrik lah. Lepas tu apa jadi? Steam terkondensasi menjadi air semula. Tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Cuma dia tak sebut kat sini lah. Air tu masuk pada menara penyejuk itu, yang kita nampak menara macam silo tu kan. Lepas tu dia akan keluarkan wap tu, dan air tu dia disalurkan balik keluar ke dalam takungan lah, sama ada tasik ke laut ke apa semua. Itu yang cikgu sebut isu tadi tu. Okey, seterusnya. Inilah proses yang berlaku di dalam reaktor nuklear. Yang mana berlaku tindak balas pembelahan nukleus untuk menghasilkan 2 nukleus anak. Lepas tu 3 neutron terhasil pula. Ini kita dah buat calculation dah. Itu betul. Kalau nampak je ada 1 neutron dengan 1 induk ataupun 1 atom uranium ni, lepas tu bertukar menjadi 2. Ni 2 atom anak, iaitu krypton dengan barium ini, maka dia akan menghasilkan tenaga bersama dengan 3 cikgu sebut apa? 3 ketul neutron kan. Apa jadi bila neutron ni? Neutron ni dia tak berhenti. Dia akan pergi pula. Dia langgar yang ni pula. Bukan langgar, dia bedil. Dia bedil yang ni pula. Maka terbelah lagi. Terbelah 2 pula ini. Yang ni terbelah, dia bebaskan lagi. Ni dia tunjuk kat sini. Terbelah kat sini, belah. Dia bebaskan lagi 3 pula. Kamu bayangkan. Sekarang ni daripada 1 jadi 3, 3 jadi 9. 9 neutron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini dia akan pergi belah lagi uranium yang lain. Dan dia akan terbelah jadi 2 anak. Dan membebaskan 3 ketul. 3 ketul lagi. Dia akan membebaskan 3 neutron lagi. Kamu bayangkanlah. 3 jadi 9. Lepas tu akan jadi 27. Yang 27 lagi pergi bedil lagi. Dan terus membedil. Maksudnya, yang ini ni tindak balas menghasilkan tenaga yang sangat-sangat tinggi. Tenaga apa yang dihasilkan itulah yang digunakan untuk memanaskan air, bertukar jadi steam dan terus memusingkan turbine. Okey, jadi mari kita tengok dalam reaktor nuklear itu sendiri apa yang berlaku. Okay, tindak balas berantai uranium-235. Tindak balas berantai yang berlaku dalam teras reaktor perlu dikawal. Memang kena kawal.
Yang jadi disaster yang sebelum ni dekat Chernobyl, Ukraine itu sebab tak sempat ni lah, tak sempat kawal. Tiba-tiba suhu naik terlampau tinggi dan meletup. Yang dekat Fukushima tak boleh kata apalah, gempa bumi, tsunami, dan dia disebabkan oleh kejadian alam lah. Kan? Jadi kalau yang ni kita kena kawal dia. Macam mana? Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinar radioaktif ke persekitaran. So dia kata bagaimana kita boleh mengawal serta dapat memastikan sebuah reaktor nuklear selamat. Okey, ini persoalan dia. Mari kita tengok di bawah. Inilah apa yang ada di dalam reaktor nuklear. Okay, inilah apa yang ada dalam reaktor nuklear. Yang pertama, untuk mengawal tindak balas nuklear itu, iaitu tindak balas berantai tadi, maka kita kena ada rod pengawal. Okay, rod pengawal ini biasanya kita buat daripada ataupun biasanya dibuat daripada boron atau kadmium. Apa guna dia ni? Kerja dia nak menyerap neutron yang berlebihan. Tadi kan bila dia belah, neutron terhasil. Belah lagi terhasil. Sangat banyak. Jadi bila kita nak kawal dia supaya dia tidak pergi bedil uranium yang lain, maka kita turunkan rod pengawal ni. Maka dia akan seraplah neutron tadi. Bila diserap neutron itu, maka tidak berlakulah tindak balas. Bermaksud kita boleh kontrol lah. Kita boleh kontrol dia supaya tidak menjadi terlebih sangat. Nanti suhu dia naik terlampau tinggi sangat, boleh meletup sebab tekanan akan meningkat. Okey, seterusnya kita ada moderator. Okey, moderator ni kerja dia apa? Nak slow down. Tadi serap rod pengawal kerja dia menyerap neutron. Tapi moderator buat apa? Dia memperlahankan neutron. Sebab kalau laju sangat susah juga nak pergi langgar uranium. Jadi dia memperlahankan neutron supaya boleh berlakunya pembelahan nukleus. Okey, so bila dia perlahan barulah boleh berlaku pembelahan nukleus. Baru dia boleh langgar cantik punya dekat uranium pellet tu. Okey, pellet yang dia disusun dalam tu, dia akan bombat. Dia akan bedil. Maka berlakulah pembelahan. Biasanya kita gunakan apa? Grafit atau air. Grafit ni apa benda pula ni? Air ni apa? Air pula biasanya ada yang guna air biasa. Dia memang akan slow down lah. Sebab apa? Bila neutron tu bergerak, dia melanggar molekul-molekul air. Jadi dia akan memperlahankan pergerakan dia berbanding dia bergerak dalam udara. Kan? That's why kita masukkan air. Ataupun grafit. Grafit ni mudah ni macam ni. Kamu tengok yang mata pensel kamu tu, mata pensel picit tu, tu grafit tu. Dibuat daripada karbon. Okay, itu karbon. Air pula biasanya dia gunakan air berat. Dah, air berat apa benda pula ni? D2O. Biasa kita dengar H2O. H2O ni air biasa. Air berat ni dia guna deuterium. Masih menggunakan hidrogen punya isotop lah. Menggunakan isotop hidrogen iaitu deuterium. Air berat ni berbeza sikit lah daripada air biasa sebab dia punya takat didih dia dan muatan hamba tentu dia berbeza. Sebab tu kita guna air berat sebagai moderator. Kita panggil dia juga sebagai heavy water. Nama dia heavy water lah. Air berat. Okay, air berat berada di dalam reaktor nuklear ni supaya memperlahankan neutron. Okay, seterusnya rod uranium. Rod uranium inilah dia punya bahan api. Rod uranium ni lah bahan api dia dalam bentuk pellet tadi tu. Kalau bahasa Melayu dia tulis pellet kan macam ni. Ataupun bahasa Inggeris pellet. Kamu carilah dalam internet ya. Okay, so pellet ini kecil-kecil je dia susun dalam tu. Dia adalah bahan api utama di dalam reaktor ini, yang mana neutron tadi dia akan melanggar dia dan juga berlakulah proses tindak balas berantai tadi. Melalui apa? Pembelahan nukleus. Ada orang tanya, kenapa tak guna pelakuran nukleus? Walaupun macam dah ada yang cikgu dengar lah, tak tahu betul tak betul. Dekat China dia kata nak buat matahari tiruan. Nak buat matahari, di permukaan matahari berlakunya pelakuran nukleus. Maka dia orang kena buat satu kawasan yang bertekanan tinggi, mempunyai haba yang tinggi, dan barulah hidrogen itu boleh berlanggar satu sama lain untuk membentuk satu atom yang lebih besar, iaitu helium. Kan? Jadi kalau kita buat yang tu, kita kena cipta satu kawasan yang bertekanan tinggi dan haba yang tinggi. Lepas tu untuk generate haba balik. Jadi macam dua kali kerja kan. That's why kita tak guna yang tu. Dalam reaktor nuklear memang dia akan pakai pembelahan nukleus, bukan pelakuran nukleus. Jadi rod uranium adalah bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Selepas tu dia ada apa? Ejen penyejuk, iaitu air. Ni air biasalah sebagai ejen penyejuk. Dan dia juga bertukar menjadi steam.
Lepas tu ada apa lagi? Dinding tebal. Ni cikgu dah sebut tadi. Menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Okey, jadi yang ni termasuk dalam ciri keselamatan lah. Air sebagai ejen penyejuk dan dia juga bertukar menjadi steam kan. Okey, sebab tu air dia menyerap tenaga haba untuk menghasilkan steam. Dan dia juga sebenarnya mengawal suhu. Apa yang berlaku bila dia kawal suhu, bermaksud tekanan akan berkurang lah. Okey, sebab dia dalam sistem tertutup, dia boleh juga menggunakan aplikasi, kita panggil dia sama macam gas law lah. Yang Gay-Lussac tu, hukum Gay-Lussac. Okey. Suhu meningkat, maka tekanan akan meningkat. Itu hukum Gay-Lussac. Okey, jadi seterusnya dia kata apa ni? Penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Okey, ini apa yang kita boleh fikirkan sekarang lah. Sebab kita sekarang bergantung kepada arang batu, hidroelektrik dan juga gas asli. Mungkin bersama dengan petroleum. Diesel ke apa semua kan. Bermaksud kita banyak lagi bergantung kepada bahan api fosil. Bahan api fosil terdiri daripada siapa? Petroleum, gas asli dan juga arang batu. Ketiga-tiga ni benda yang tidak boleh diperbaharui. Kalau ikut kajian, katanya pada tahun 2060, kalau kita guna pada rate yang sama pada sekarang ni, insya-Allah habis. Pada tahun 2060. Kecuali lah kita jumpa tenaga-tenaga yang lain kan. Ataupun jumpa telaga-telaga minyak yang lebih besar kan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ikutkan, seluruh dunia ni akan habis pada tahun 2060. Ini anggaran. Jadi kita kena cari kepada tenaga alternatif. Walaupun nuklear adalah tenaga tidak boleh diperbaharui, tapi kita tengok energy amount yang dihasilkan oleh nuklear ni. Guna sikit je, tapi tenaga yang dihasilkan sangat-sangat tinggi, maka bolehlah menjana. Tapi kalau kita tengok negara-negara besar, contohnya Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India, China, memang dia orang telah guna sebab apa? Permintaan terlampau tinggi. Macam China, dia punya penduduk saja dah ada 1.44 bilion. India 1.34 kalau tak salah cikgu. Lebih kurang macam itulah, 1 bilion lebih juga. Amerika pun dah 334 juta ke berapa. Kamu carilah yang tu. Itu maklumat geografi. Cikgu pun tak ingat. Okey, jadi memanglah tenaga itu sangat bagus dan sebenarnya kurang dari segi kemalangan dia. Cumanya kita masih belum ada kepakaran dari segi kepakaran dan juga faktor-faktor yang lain lah, sama ada kos untuk penyelenggaraan, mungkin kos untuk menghasilkan suatu reaktor nuklear tu, kita tak pasti itu, tapi boleh dipertimbangkan untuk masa hadapan, insya-Allah. Jadi selesai untuk tajuk ni. Okey, kamu boleh ambil jawapan dulu, ambil jawapan untuk tenaga praktis formatif ini. Okey, mungkin kamu YouTube kan, tak apa, kamu boleh stop, boleh salin ataupun nak screenshot. Okey, seterusnya ada satu soalan. Ini soalan ni bagus, kita bincangkan sikit. Cabaran abad ke-21. Sebuah agensi nuklear bercadang untuk membina stesen penjana kuasa nuklear di negara kita bagi menampung permintaan tenaga semakin meningkat. Namun, tindak balas pembelahan nuklear memerlukan bahan api uranium atau plutonium yang sangat mahal. Okey, tambahan pula isu pengurusan sisa radioaktif dan ancaman pencemaran alam sekitar juga membimbangkan orang ramai. Kita memanglah dengan nuklear takut terus. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita kaji betul-betul, itu yang sedang dijalankan oleh MIN tadi tu. MIN ataupun Puspati. Malaysian Institute for Nuclear Technology. Malaysia dekat Bangi tu. Okay, so andaikan anda seorang pakar sains nuklear yang ditugaskan untuk pembinaan stesen penjana kuasa nuklear, bincangkan pertimbangan yang perlu dibuat berdasarkan aspek yang berikut. Okey, dia ada bagilah ni. Yang ni soalan biasanya 10 markah, section B ataupun section C, yang format terbaru ni. Kalau ini adalah justifikasi, dia adalah section C. Okey, tapi mungkin asalnya section B untuk yang terbaru. Okey, nanti kamu akan tengoklah. Okey, yang pertama lokasi dia kat mana? Lepas tu dinding dia, dinding bangunan reaktor, lepas tu ejen penyejuk, kaedah pengawalan tenaga, pengurusan sisa dan juga langkah keselamatan. Berikan justifikasi bagi setiap cadangan. Okey, mari kita tengok apa yang kita perlu buat. Okey, yang pertama, untuk jawab paper 2 section B dengan C ni macam biasa. Mudahkan pemeriksa, iaitu kamu buatlah table macam ni. Pemeriksa tengok pun senang, dia pun suka hati nak tanda kan. Okey, so yang pertama lokasi. Lokasi buatlah di tepi laut ataupun berdekatan dengan sumber air semula jadi yang banyak. Cikgu dah sebut tadi, memang dia akan buat dekat sungai, tasik ataupun laut. Sebab apa? Sumber air yang banyak diperlukan sebagai ejen penyejuk. Okey, lepas tu dinding dia buat daripada, ini cikgu tak sebut tadi. Cikgu sebut dinding daripada konkrit yang tebal. Boleh juga kita letak plumbum sebab sinaran radioaktif
Seperti gamma ray, yang paling bahaya gamma lah. Kalau setakat alpha tu kita tahan dengan kertas je. Kalau beta tahan dengan aluminium, berapa cm je kan. Tapi plumbum boleh tahan gamma ray. Jadi kita letaklah plumbum, logam plumbum yang tebal supaya tidak terbebas ke persekitaran, menghalang sinaran radioaktif terbebas ke persekitaran. Dinding bangunan reaktor dibina daripada konkrit tebal. Ini dekat reaktor, dalam teras tu. Yang ni dekat dinding bangunan, buat konkrit, yang tadi dah kita sebut. Menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Okey, untuk reason dia ni, justifikasi, tak ada masalah kamu sebut benda yang sama. Tak ada masalah. Boleh diterima. Ejen penyejuk. Air berfungsi sebagai ejen penyejuk. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Ini karakteristik dia lah. Lagi tinggi muatan haba tentu, lagi tinggi haba boleh diserap. Maksudnya dia akan menyerap tenaga haba yang besar dengan peningkatan suhu yang kecil. Ini ciri bagi muatan haba tentu tinggi lah ni. Nak kawal tenaga dia macam mana? Guna rod pengawal boron. So, teras reaktor dilengkapi dengan rod kawalan bagi mengawal tindak balas berantai. Rod pengawal dapat menyerap lebihan neutron. Ini yang penting ni. Kita kena serap dia. Okay. Kalau nak slow down, kita guna moderator, graphite ataupun guna air berat tadi. So, moderator bertindak untuk memperlahankan neutron bagi menghasilkan proses pembalahan nukleus yang berterusan di dalam teras reaktor. Dan seterusnya ialah pengurusan sisa. Maksudnya selepas kita gunakan pellet tu, selepas beberapa tahun, kita kena rupuskanlah. Tapak kemudahan pelupusan dan penyimpanan sisa bahan radioaktif diwujudkan. Macam di Amerika Syarikat. Tapi dia tak banyak. Dalam 5 tahun berapa banyak je yang dikeluarkan. Sebab dia mempunyai jangka hayat yang panjang. Jadi dia boleh guna lama. Macam tu. So, sisa bahan radioaktif ditanam di tapak kemudahan pelupusan pada kedalaman tertentu. Kalau ikutkan dulu, katanya sampai 600 meter ke dalam. Dah lah masuk dalam bekas plumbum. Lepas tu disimenkan lagi. Lepas tu ditanam 600 meter ke bawah bumi. Ke dalam bumi. Tapak kemudahan ini diwujudkan jauh dari kawasan perumahan. Supaya maksud dia tak nak ni lah. Bahaya bahan sisa radioaktif. Langkah keselamatan. Dia kata apa? Mesti mengikut piawaian. Ikut SOP lah ni kita sebut. Ikut standard dia, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, supaya menjamin keselamatan manusia dan juga alam sekitar. Alright. Alhamdulillah selesai untuk tajuk ni. Jadi sampai situ dulu. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita akan jumpa lagi. Tapi sebelum tu cikgu akan letakkan satu link, link video berkenaan salah faham berkaitan reaktor nuklear ni. Bagus cikgu tu tengok video daripada seorang sahabat kita ni. Dia pernah belajar di Amerika Syarikat kalau tak salah cikgu. Terbaik. Boleh kamu tengok dan kamu akan faham macam mana proses kerja. Dia bagi secara general lah berkenaan dengan nuklear ni. Okey, jadi sampai situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.